hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wanitanya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Abang. Halo. Video kan? Abang, apa beza abang dengan kereta ni? Banyak kereta, tak tahu. Kereta ni harta dunia Iwan dah. Tapi abang harta dunia akhirat Iwan. Spending every day on your own, and here it goes. I'm just a kid, and life is a Itu dia persembahan gamelan Wira Zak dengan lagu Timang Burung membuka tirai wanita hari ini, hari Isnin 6 Julai 2020. Pastinya ramai dalam kalangan anda sedang bekerja ataupun sedang menguruskan urusan-urusan penting. InsyaAllah dengan niat yang baik, segala yang dilakukan akan dipermudahkan. Bersiaran pada hari ini bersama saya Hawa dan juga Rina. Dan yang pastinya juga untuk hari ini kami tampilkan, Pak kata apa tadi, gamelan ni adalah satu persembahan tradisional ataupun yang memartabatkan seni muzik Melayu. Apatah lagi dimainkan oleh generasi muda yang kita namakan sebagai generasi Z. Kita nak tahu apa sebenarnya cabaran mereka menjadi generasi Z ini. Apatah lagi mempelajari seni gamelan yang cukup saya kira amat penting bagi generasi muda ini mengetahuinya. Kalau tidak, pupus di telan zaman. Ya, saya pun bangga tengok orang-orang muda memartabatkan seni tradisional yang insya-Allah tanggungjawab kita untuk teruskan untuk generasi-generasi akan datang. Baik. Tak sabar nak kongsikan topik pada hari ini. Berikan kepada awak silakan. Topik pada hari ini memang cukup santai, Rina, dan pastinya dekat dengan hati kita semua. Topik ini sebenarnya kami nak bawakan bukanlah kita nak mencari pertelingkahan ataupun pergaduhan antara anak lelaki ataupun anak perempuan, tetapi sebenarnya kita nak tengok siapa di antara anak lelaki dan anak perempuan ini pandai memikat hati ibu bapa, mengambil hati ibu bapa, dan apakah pendekatan yang mereka gunakan semata-mata untuk memenangi syurga mereka. Ada yang kata kalau anak perempuan, anak ayah. Kalau anak lelaki, anak mak. Kepada anda yang ada pendapat masing-masing, boleh kongsikan di laman Facebook kami www.facebook.com/WHITV3. InsyaAllah kami akan bacakan dan kongsikan sebentar nanti. Dan kami juga akan tampilkan bersama dengan tetamu-tetamu istimewa kami untuk sama-sama memberi pandangan mereka bagi membincangkan siapa yang pandai ambil hati ibu bapa, lelaki ataupun perempuan selepas ini. Wanita hari ini. Mi. Baju-baju kotor semua Mi tak ke mana? Dah basuh dah? Ada kat belakang tu. Mi ingat lepas Mi lap meja ni baru nak cuci baju. Tak apa Mi, lepas ni Mi tak payah basuh lagi baju Lah, dah kenapa pula? Memang selalu Mi yang cuci kan? Tak apa Mi, lepas ni tak payah buat dah. Kita dah ada tukang cuci. Siapa pula tukang cuci?
Belakang Ha. Lengoh sini ha. Situ. Buat sini sikit Okey. Ni, apa lagi? Dua drama berbeza dan dua pendekatan yang cukup berbeza yang digunakan oleh anak lelaki dan juga anak perempuan. Kalau anak perempuan ni dia lebih kepada sentuhan fizikal, urut mak, picit mak dan sebagainya. Tapi anak lelaki dia jual kata-kata dia. Terus menang hati ibu ataupun hati ayah. Itu yang dikatakan sweet talker tu. Mungkin ada dalam kalangan tetamu-tetamu kita hari ini sweet talker sebenarnya. Kita tak tahu. Jadi kita hari ini nak bawakan 3 tetamu istimewa yang sama-sama akan berkongsi dengan kita berkenaan dengan siapa pandai ambil hati ibu dan ayah, anak lelaki ataupun anak perempuan. Ini dia satu-satunya tetamu wanita kita hari ini. Syihah Zikri, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sudi jumpa Syihah hari ini. Rasa berbesar hati sangat. Terima kasih kembali. Tiba-tiba behave Tadi lain. Sebenarnya kita ada pelakon yang sedang meningkat namanya. Safwan Nazri, apa khabar? Khabar baik, terima kasih. Hebat, hang. Kita pun ada juga perunding motivasi yang juga merupakan selebriti, Amin Idris. Apa khabar Cik Amin? Alhamdulillah. Ceria studio kita pada hari ini. Dengan topik kita pada hari ini, siapa yang lebih pandai ambil hati ibu dan ayah? Biasanya orang kata kalau anak sulung, dia lebih independen dan berdikari. Kalau anak bungsu, dia lebih manja. Adakah karakter-karakter macam ni yang boleh kita kaitkan dengan cara mereka ambil hati ibu bapa dia, Encik Amin? Manusia ni dia bukan macam kita urus kayu ke besi ke dinding. Dia ada karakter-karakter dia. Betul. Biasanya dalam buku saya Magnet Diri saya ada buat lebih kurang ada 28 karakter manusia secara umum. Tapi kalau saya sebut 28 overall kita. Saya highlight antaranya. Pertama dipanggil si kulit betik. Yang jenis oversensitif. Kan betik kalau jatuh bukan setakat kulit je koyak. Ngedidih koyak. Jenis mudah koyak. Yang kedua dipanggil si mulut laser. Ada anak yang jenis cakap lepas je. Dia tak kira lah siapa, dia cakap je suka hati dia. Ada juga dipanggil si diam ubi. Dia senyap tapi ada benda dia pendam. Ada sesuatu yang dia simpan. Ada juga yang jenis dipanggil panggil batang kayu. Tak ada perasaan. Muka relax je kan. Kena maki, kena marah, gitu je. Kena puji, gitu je. Tapi dia sayang. Dia tak pernah tunjuk pun dia sayang kat mak ayah dia, tapi dia sayang. So saya sebut ini sebagai antara highlight karakter-karakter anak-anak yang ada. Sebab tu salah satu kesilapan besar ataupun saya namakan sebagai dosa besar dalam parenting ialah bila ibu bapa membanding-bandingkan antara adik-beradik. Kau ni tak macam kak kau lah. Kau ni tak macam abang long lah. Dengan kita buat macam ni, kita telah mengkoyakkan emosi anak-anak. Yang menyebabkan mungkin yang seorang tu rasa terpinggir, seorang tu rasa terlebih. Okey, satu lagi yang saya nak jawab soalan tadi ialah ibu bapa dengan anak-anak, kalaulah dia ada match dari segi karakter tadi, kebetulan mak pun jenis sensitif, anak pun jenis sensitif, orang Kelantan kata dia kacik je. Kacik elok. First time dengar kacik. Dia ada satu lagi ialah ibu bapa bila dah makin berusia, dia akan tengok dua faktor. Pertama, achievement. Kedua, keakraban. Kalau anak tu jenis achievement dia tinggi, dia akan lebih dengar cakap. Tapi percaya atau tidak, kadang-kadang ada juga anak yang achievement dia tak tinggi pun, belajar dia tak tinggi sangat. Tapi dia dengar cakap anak dia. Kerana apa? Sebab dia akrab dengan mak bapaknya. Penting sebenarnya untuk kita lihat karakter anak-anak itu sendiri dan bagaimana pula dari segi keakraban ibu dan juga ayah dengan anak-anak. Berbalik kepada Syihah. Syihah memang kalau kita tengok sangat rapat dengan ibunya. Betul. Tapi kalau difikirkan dari segi nak memikat ataupun ambil hati ibu ini, selalunya orang akan kaitkan anak perempuan ini dia selalu beli jiwa dengan lebih kepada menunjukkan mereka ini banyak beli hadiah ataupun sentuhan fizikal macam disebut tadi, murut dan sebagainya. Kalau Syihah sendiri, bagaimana cara Syihah sendiri pikat hati ibu? Okey, macam Syihah mungkin sekarang ni ramai orang tengok Syihah lebih akrab dengan mak Syihah kan, tapi sebenarnya waktu arwah abah Syihah masih lagi ada,
Syah memang rapat dengan arwah abah. So memang close sangat. Mungkin orang kata selalunya orang nampak anak perempuan akan rapat dengan ayah, anak lelaki akan rapat dengan ibu. Kan? Sebab saya rasa mungkin masing-masing tahu macam mana nak handle. Sebab kalau perempuan dengan perempuan selalunya sensitif dengan sensitif dan sebagainya kan. So sekarang ni memang Syah sangat close dengan mak Syiha. So apa yang Syiha buat adalah kita sebagai anak ni kalau kita dah orang kata daripada kecil kita dah tahu ataupun diajar macam mana cara untuk bertanggungjawab dan kita tahu macam mana nak kasih sayang dengan mak, automatically kita akan tahu apa yang mak kita suka dan apa yang tak suka. Dan apa yang paling penting, Syiha dengan mak kita orang tak ada langsung rahsia di mana dia merupakan satu-satunya orang yang paling Syiha selesa, paling Syah rasa selamat untuk Syiha luah segala-galanya. Dan untuk Syah nak ambil hati mak dan hati mak orang-orang lain juga benda yang sama. Apa yang orang-orang yang lebih berusia tahu. Bila nak ambil hati mak saya? Sempat jual. Dia selit lagi. Tapi takut bikin tim lah. Syiha bagi hint. Faham tu. Okey, boleh I teruskan? Okey, Assalamualaikum mak, apa abang? Okey, baik. So, Syah dengan mak Syah sendiri kan, memang betul. Memang Syah selalu urut sebelum tidur tu, mesti tanya, mak, lengoh tak kaki? Lengoh lah main-main nak urut. Belajar lah mula-mula dengan mak lah, tak kahwin lagi. Nanti lepas kahwin mak betul pula. So selain itu kita boleh, orang kata apa, kita tahu apa yang mak kita suka. Contohnya kalau mak kita suka tudung. So maybe kita try bagi something surprise untuk dia. Sebab bagi Syiha, mak dengan ayah ni, diorang tak perlukan kita bagi yang mahal-mahal, yang lebih-lebih. Duit bulan beribu-ribu, tak perlu. Tapi cukuplah sekadar ingatan pada ibu bapa kita. Itulah yang saya cuba terapkan. Itu kalau Syiha kalau apa memang suka bagi hadiah ya. Bila dengar, saya rasa yang dengar ni bukan ibu Syiha perut dia je yang sejuk. Mungkin perut ibu. Sebab dari tadi dia macam takut mendengar kan. Sampai sempat lambat. Bergetar. Kalau Safa macam mana pula ya? Sebab sangat rapat, tahu memang sangat rapat dengan ibu dan ayah. Tapi dalam masa yang sama juga suka musik. Suka musik, yes, betul. Macam saya Anak ke berapa? Saya anak ketiga daripada sama. Banyak persamaan nampaknya. Banyak. Teruskan. Ada satu lagi, saya anak lelaki seorang lah dalam family. So apa-apa memang seorang hero ni. Seorang hero lah, apa-apa tanggungjawab saya lah. Tapi hubungan saya dengan mak ayah saya, every night mesti call lah, on call. Tak pernah lagi lah macam seminggu tak call, selalu call, selalu tanya khabar macam tu. Walaupun soalan yang sama setiap hari. Walaupun betul. Tapi macam Syiha tadi, Syiha cakap lebih rapat dengan arwah abah kan. Kalau Safwan lebih rapat dengan ibu ke? Sama je. Sama. Macam apa rahsia semua saya share. Kalau ada girlfriend baru pun saya share. Girlfriend baru? Alamak. Contohlah. Cepat sangat tu. Bukan maksud saya nak cakap benda apa-apa pun kecil-kecil pun saya cerita dengan mak ayah saya. Tak sangka Mak Safwan sesporting itu. Adakah awak memaksa pada mulanya? Yes, mak saya bukannya minat sangat pun buat video macam ni. Sama proses paksaan tu. Mungkin dalam hati minat sebenarnya. Kerjaya saya, itu tempat saya cari makan. Betul, itu tempat saya punca rezeki saya. Jadi mak saya pun support lah dalam bidang video-video ni semua. Lepas tu cuba paksa Syiha pula. Sis, thank you lah. Memang nak abang tu tadi. Sis dah abang. Okey. Pemuda jalan. Dan kalau tidak, Safwan ni bukan kawan-kawan je. Dia suka usik, mak ayah pun sama. Itu ke cara sebenarnya Safwan ambil hati mak ayah sebenarnya? Salah satunya bila kita buat video, bila kita menari sama-sama dengan ayah, mak semua. Sambil tu jadi rapat lah. Lagi rapat. So hubungan tu lagi kuat lah. Okay. Kalau kita tengok pendekatan anak lelaki dan juga anak perempuan ni ternyata berbeza. Masing-masing ada cara tersendiri untuk memikat hati ibu ataupun bapa. Sekejap lagi kita nak tanyakan soalan, tapi sebelum tu kami nak bawakan pemerhatian anda untuk kami kongsikan pandangan mereka di luar sana. Bagaimana cara mereka pikat hati ibu dan ayah? Pada saya, anak perempuan ni pandai ambil hati ibu dan bapa dia. Dia tahu kita punya perasaan apa semua. Anak lelaki ni pun dia macam dia ambil berat-berat tapi dia macam dia relax. Perempuan lah kot. Sebab perempuan kita dia lebih dengan maknya lah kan. Apa-apa hal mesti dia mengadu dengan maknya. Saya rasa anak lelaki untuk mak dan anak perempuan untuk ayah. Saya rasa
perempuan lah kot lagi pandai nak ambil hati parents. Mungkin sebab perempuan lebih rapat dengan parents kot compare dengan lelaki. Anak lelaki yang pandai ambil hati ibu bapa. Macam saya ni anak sulung. So saya lebih tahu macam mana nak ambil hati ibu bapa lah. Selalunya anak perempuan. Sebab anak perempuan ni dia selalunya dia manja dan lebih dekat dengan ibu bapa lah. Selepas saya berkahwin, memang saya tetapkan untuk tinggal berdekatan dengan ibu bapa. Sebab kalau kata ada masalah ke kan, kita paling cepatlah untuk sampai dekat mereka. Kalau yang lelaki dia rajin bawa pergi berjalan lah. Yang kalau yang perempuan ni rajin tengok-tengok makcik. Saya akan buat kerja rumah ke yang mana yang membantu dia orang untuk ringankan beban. Kalau ada celebration pun saya akan organize lah. Saya akan buat beforehand lah, before dia orang tahu apa semua kan. Itu dia pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Macam-macam pendapat yang berbeza-beza. Tapi kita nak tanya dekat Encik Amin lah. Macam tadi yang Rina nak tanyakan kan, anak lelaki ni lebih rapat dengan ibu, anak perempuan cara dia approach, cara dia nak ambil hati mak ayah pun berbeza. Dan ada orang kata mungkin anak lelaki ni dia lebih rapat dengan ibu sebab wanita ni sifat dia lebih pemaaf, lebih sensitif dan lebih memahami. Macam mana Encik Amin? Saya suka apa yang Syihan sebut tadi. Sigmund Freud dalam buku dia tentang psikologi disebut sebagai the opposite sexual attraction. Maksudnya ialah anak perempuan biasanya dia akan lebih rapat dengan opposite sex, iaitu ayah lah. Anak lelaki dia akan rapat dengan opposite sex, iaitu ibu dia. Sebab tu antara founding dia adalah ada kalanya, contohnya bila si ayah terlalu rapat dengan mak, kan, maka anak perempuan dia jealous sikit. So dia pergi ngeneng kan. Sayang tak kan. Sama juga anak lelaki bila dia tengok mak dia terlalu rapat dengan ayah, dia pun mulalah orang Jawa kata ngempeng kan. Mula mendekatkan diri. Sebab apa? Dia ada sedikit rasa jealous. Tapi kalau saya, mak ayah saya rapat, saya semangat, saya push. Bagus kan? Of course, apa yang disebut oleh Sigmund Freud tadi, ada perdebatan lah sebab it differ according to culture, cara dibesarkan. Macam saya, mak ayah saya berpisah daripada saya kecil. So saya dibesarkan oleh mak, maka of course saya lebih dekat dengan mak, kan. So itu cara saya dibesarkan. Ada juga orang yang mungkin sewaktu kecil bapa dia terlalu garang sungguh. Terlalu garang, kan. So dia lebih dekat dengan mak. Kalau ada apa-apa rasa, dia lebih suka dan selesa je dengan mak. Dan mak pula dia akan, kalau contohnya anak tak dengar, senjata terakhir dia lah bagi tahu kat ayah. Kan cakap kat ayah, kan ada lagu kan. So bagaimana cara kita mendidik anak itu bergantung kepada situasi semasa. Sebab Sayyidina Umar Khattab kata, didiklah kamu anak kamu ikut zaman mereka. Maksudnya adalah we say the right words to the right person at the right time. Kan, dia tak boleh cara contohnya kan, macam semua adik-beradik perempuan, dia layan anak lelaki macam layan anak perempuan. Tak kena lah. Ketidak, dia tak selelaki ini. Mungkinlah. So kita kena didik accordingly berdasarkan jantina dan mengikut zaman, dan jangan kita banding-bandingkan anak. The moment kita banding, ketika itulah kita akan create satu rasa tak selesa dalam jiwa anak kita. Tapi kalau Safwan sendiri kan, bila menyentuh tentang nak pikat hati, kadang-kadang apa yang kita boleh nampak satu gambaran situasinya bila kita sebagai anak ada buat silap. Kalau kita ada tergores perasaan ataupun mengecilkan hati ibu dan ayah, teknik ataupun pendekatan yang selalu Safwan rasa paling boleh menangi hati ibu ayah. Apakah rahsia? Kalau dululah waktu kecil-kecil kan, waktu ini saya waktu 10 tahun lepas lah, waktu kecil-kecil kadang-kadang kita buat mak saya marah sangat-sangat, ayah saya marah sangat-sangat. Kadang-kadang saya dululah saya buat surat. Letak bedak tak? Kehadapan ibu ayah. Terus surat. Tapi kalau sekarang ni tak ada WhatsApp lah. Tak. Telegram kot. Sekarang ni saya tak suka WhatsApp, saya suka apa-apa kalau video, kalau call.
kalau depan-depan saya akan terus jumpa, saya minta maaf lah. Terus direct lah, tak ada WhatsApp ke apa. Sebab senang. Bila terjumpa ni kita terus salam. Sebab kadang-kadang kita pun tak sedar apa percakapan kita ni kadang-kadang buat hati mak terguris kan. Betul tak saya kata bila lelaki dia memang pandai dengan kata-kata. Sebab tu dia boleh tulis surat ayat pancing. Mak saya sampai sekarang, sebab mak saya dulu dia pernah satu ketika saya ingat dia tengah sedih, dia nangis. Saya tak tidur lagi lah. Saya duduk main-mainan saya. Lepas tu mak saya tanya, dia panggil saya boy masa saya kecil. Boy, why haven't you sleep? Saya kata, I want to take care you. Padahal saya tengah main-mainan je pun kan. Kebetulan jawablah macam tu kan. Mak saya ingat sampai sekarang. So maknanya saya sweet talker pada kecil. Terus mengaku dekat sini. Okey, kalau Syiha pula kan, macam mana kalau Syiha dah buat salah dan mak pun terguris, mungkin cara Syiha nak pujuk ibu macam mana? Benda tu yang paling Syiha risau sekali kalau buat ni kan. Sebab okey, bila Syiha dengan mak dah close, so walaupun macam dia sikit je perbezaan, Syiha dah tahu. Mesti ada something yang buatkan dia kecil hati ataupun mungkin dia macam agak kurang gemar apa yang kita terbuat tu dalam kita tak sedar tahu. So kalau mak jom makan. Dia takkan bagi tahu. Kan? Tapi mak seorang yang sangat, mak Syiha ni tak tahulah Syiha nak cakap. Dia seorang yang sangat lembut tahu. Dia memang untunglah. Tak faham lagi, tak tahu. Tak lagi, tak tahulah, penat duk potong beg ni. So macam Syiha akan buat apa tak? Mak satu je senang. Balas sendiri lama. Senang. Okey, kalau mak, jom kita pergi jalan-jalan dekat mall. Syiha akan bawa dia tempat yang mak suka pergi. Mak Syiha ni pantang ni mesti duk tengah duk tengok, duk renyah ni depan TV. Dia kalau ada model jubah pergi gosok pun jadilah. Gosok jubah nak berkenan kan. Mam ambil beli bagi, okey. Settle. Tapi yang paling penting Syiha akan pergi masuk dalam bilik kan. Mak, Syiha ada buat apa-apa kau yang bagi mak terasa. Tak ada apalah. Okey, mak minta maaf tau kalau buat apa-apa bagi mak terasa. So benda tu, benda yang paling Syiha risau, takut buat mak kita tersentak kan. Benda tu yang paling Syiha risau sekali. Dan Syiha akan pastikan setiap hari tu Syiha akan tengok mood dia. Kalau ada lain sikit tu Syiha akan tanya. Mak tipu ni, jangan tipu abang betul-betul. Siapa buat mak rasa macam ni? Macam tu. Kita punya sayang sampai jangan noti-noti mak. Macam tu. Pesan dekat mak pula. Pesan dekat mak dah terbalik pula. So kita sebagai anak dia, Syiha percayalah setiap anak dah tahu apa yang parents diorang yang suka. So please take care dan diorang pun akan sedar apa yang kesalahan diorang buat melalui apa cara ibu bapa kita react dengan kita. Kadang-kadang mak dengan ayah ni tak nak, diorang pun pendam juga. Sometimes ada yang pendam sebab mungkin kalau diorang bagi tahu diorang takut nanti benda tu akan jadi lagi besar ke. Sebab parents kan diorang selalu fikir benda yang worst dulu. Diorang risau nanti kan kalau aku bagi tahu nanti gaduh pula adik-beradik. So macam mana? Kita fikir 5 langkah, dia fikir 10 langkah. Betul. Betul. Cik Min, kalau kita tengok Syiha kan, kalau apa-apa mak dia sedih akan bawa keluar jalan-jalan. Kalau Safwan dia main dengan kata-kata. Kenapa bezanya anak lelaki anak perempuan ni cara nak ambil hati mak ayah tu? Bila bercakap pasal perbezaan lelaki dan perempuan kan ada satu buku Men Are From Venus, Women Are From Mars. Nak sebut betapa berbezanya dunia kita kan. So wanita biasanya dalam dia memujuk mak ayah dia menggunakan pendekatan emosi. Dengan cara sentuhan yang Rina sebut tadi. Lepas tu dia guna ayat-ayat tadi semua emotional attachment. Kan? Yang ni kalau lelaki biasanya dia guna joyful, dia guna joy, dia guna kegembiraan. Macam saya kadang-kadang saya pujuk mak saya just kan dulu ada lagu Hindustan ciku-ciku-ciku-nahe. Oh, macam mana? Tom. So bila saya cuit mak saya. Dia gelak lah kan. Nak mak macam ni sebelum ni kan. Lagu apa Safwan bagi pick up mak. So kita bagi joyful macam pick up line. Benda-benda macam tu cara lelaki. Perempuan jarang guna pick up line ni kan. So dengan cara pendekatan begini, inilah yang membuatkan ibu bapa jadi gembira. Tapi janganlah ambil sebiji. Contohnya ada penonton tahu dah mak dia ni jenis memang jenis serius. Lepas tu pergi buat lawak macam tak kenalah. dia macam apa doktor kata diagnose before you prescribe. Kena pasti sakit apa dulu baru bagi ubat. Sudah tahu dah mak kita jenis macam ni, kita guna cara lain. Tak kenalah. Takut tak bergaya pula. Memang kecil-kecil lah. Kita je tahu betul. Kita tengok macam mana jatuh bangun dia. Lepas itu kita tahu tak mana nak pujuk, tak mana tak pujuk. Betul. Safwan,
salah satu perkara yang paling membuatkan anda gembira bila pandai ambil hati ibu bapa ni, apa perkara yang paling senang bila tengok reaksi wajah ibu dan ayah? Okey, macam saya, sebab dulu saya student je, selalu minta duit kat mak kan. Tapi bila dah kerja sendiri kan, bila dah ada pendapatan sendiri, jadi bila first kita bagi kita punya rezeki tu dekat mak, kita share dengan mak. Betul bila mak pun happy, sampai pernah menitiskan air mata, kita rasa macam ya Allah. Kadang-kadang amount tu biasa je, tapi untuk mak tu dia rasa macam bersyukur sangat. Saya pun macam sonok lah, macam momen tu dia macam best lah. Okay. Syiha, orang kata kalau nak cari bakal suami, cari yang tengok cara dia jaga mak dia. Betul. Saya sangat setuju apa diperkatakan. Dengan kata kerajaan dah benarkan kenduri kan? Kalau Syiha, apa yang menggembirakan hati Syiha bila dapat pikat hati ibu ini dan melihat sendiri reaksi ibu di depan mata dengan kegembiraan yang diberikan? Apa yang Syiha rasa paling happy bila tengok wajah mak? Okey, satu je. Syiha paling happy kalau tengok bila Syiha bangun tidur tu. Kadang-kadang bila bangun tidur kan tengah duk berlemoy lagi kan. Okey, faham kan berlemoy? Berlemoy. Kalau KL mungkin berlemos. Okey, so kalau mak Syiha kalau dia bangun tidur tu, kalau mak macam, "Hai Syiha, selamat pagi. Papai." Mak akan sebut itu tau. Mak dengan Syiha kepala kita orang sama. Sorry mak lah. Kita orang Syiha akan ajar mak satu, kita kena ikut trend. Betul. Very trending. Ajar mak trend tau. Mak bangun-bangun pagi, kita mesti macam, "Hai mak, papai." So mak pun macam, "Papai." Oh yes. My mum dalam mood yang okey. Maknanya Syiha okey. So benda tu kalau tengok mak senyum, Syiha dah okey. Kalau tengok mak macam mandom. Mandom tahu? Tahu juga. Mandom kan. Kalau KL mungkin mandem. Bukan dah. Okey, mandom je. So Syiha macam, "Mak sihat ke tak? Tak sihat ke?" Kalau tak sihat macam mana pun Syiha akan bawa pergi klinik. Dan mak dengan ayah kita pula kalau nak pergi klinik tu lah mereka paling tak mau sekali tu. Syiha pakat dengan doktor nak bagi. Tengok bagus dah. Pakat dengan doktor ni, telefon doktor ni supaya itulah cara-cara kita untuk kita nak orang kata apa, nak treat ibu dan ayah kita kalau nampak diorang tak sihat ke apa. Kita sebagai anak kena spend time macam mana pun. Jangan bagi alasan busy ke apa ke, okey? Okey. Okey, itu dia dari Syiha. Ya, faham lah. Panjang pula. Encik Amin, secara ringkas dia lah, kenapa pentingnya untuk anak-anak ni ambil hati ibu bapa? Dahsyat kat soalan tu kan? Oh, dahsyat. Seorang ibu kuasanya adalah terletak pada doa. Maka sebagai apa yang dia doakan bergantung kepada bagaimana kita melayan mereka. Selagi mana mereka ada hayat, berilah layanan terbaik. Janganlah kita menyesal bila dia sudah tiada. Tiada lagi doa daripada seorang ibu. Baik. Dalam maksudnya dan pastinya memberi impak, kita sebagai anak harus mengetahui bagaimana cara untuk kita ambil hati ini, bukan sekadar untuk kita menggembirakan mereka, tapi mereka syurga kita yang pastinya doa mereka itu amat penting untuk kita. Terima kasih nak ucapkan kepada Syiha. Sama-sama, terima kasih kepada juga Safwan dan juga Encik Amin. Perkongsian yang cukup menarik pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Kita tunggu gosip baru lepas ni. Ingat jumpa Mak Syiha Papa. Mana kita lihat seketika kembali selepas ini. Jumpa lagi. Papa. Wanita hari ini.
dia tadi persembahan gamelan dengan lagunya Timang Burung daripada adik-adik kita yang digelar sebagai Wira Zack dalam generasi Z hari ini. Kita nak tahu apakah sebenarnya antara mesej dan juga objektif generasi Z ini. Kita nak bersama dengan tetamu istimewa kita, tak lain tak bukan pengantaranya iaitu Haris Alif. Silakan bersama dengan Puan Hamimah Tawi iaitu sebagai salah seorang daripada tenaga pengajar. Apa khabar kedua-duanya? Alhamdulillah baik. Okey, kalau kita tengok kan persembahan adik-adik ni memang cukup memukau. Boleh tak sebagai seorang pengantara bagi program generasi Z ini, Haris Alif yang ibarat seorang panglima pendekar ini, boleh kongsikan apa sebenarnya generasi Z? Okey, generasi Z ni sebenarnya dia program realiti kanak-kanak dan dalam program ni memang ada macam-macam cabaran untuk wira-wira Z kita. Adik-adik ni kita orang gelar wira-wira Z dan diorang ada setiap episod akan ada cabaran-cabaran dan kita akan pilih dan tengok siapa yang paling terbaik. Okey, bagi Puan Hamimah sendiri mungkin boleh kita kongsikan berapa lama sebenarnya berkecimpung dalam kesenian gamelan Melayu ni? Oh, dah lama jugalah. Dalam masa tu umur saya 17 tahun lagi. Okey. So, saya ngajar di Taman Budaya JKKN. Saya ngajar grup gamelan. Tapi bila saya dibagi tugas untuk mengajar budak-budak generasi Z ni, so ini satu cabaran bagi saya jugalah. Cabaran yang cukup besar saya kira sebab anak-anak yang mungkin tidak ada basic langsung dalam dunia gamelan. Kita nak bersama dengan salah seorang Wira Z. Alahai comelnya dia sayang. Pegang mic ni. Siapa nama? Lara Alicia. Lara Alicia, sesedap namanya, pandai main gamelan. Awak main equipment apa tadi? Gendang. Main gendang. Berapa lama praktis main gendang? Sehari. Sehari dah pandai? Wow, nampak tak? Inilah generasi Z yang dimaksudkan. Begitu cepat untuk mereka belajar. Haris, sebagai salah seorang pengacaranya juga, mungkin Haris boleh kongsikan bagaimana kita nak melihat dalam program ini kemampuan anak-anak ini mendalami seni budaya Melayu. Okey, macam komen saya sendirilah pasal adik-adik wira-wira Z kita ni, saya agak boleh katakan macam kagum dengan mereka sebab dalam masa satu hari, dalam masa 5 jam ya, betul. tapi mereka mampu untuk buat persembahan secara langsung hari ini. Jadi itu satu benda yang saya rasa paling kagum lah dengan wira-wira Z kita. Okey, saya sendiri pun kagum bila tengok adik-adik ni. So, awal usia berapa mereka? 9 tahun. 9 tahun ya. Okey, Puan Hamimah, bagaimana melihat daripada prestasi Wira Z ini memandangkan Puan Hamimah sebagai tenaga pengajar? Okey, dalam waktu terdekat macam Haris cakap tu 5 jam tu, saya rasa dia orang memang cepat tangkap lah. Dan dia orang ikut arahan dan dia punya prestasi dia mungkin naik. Okey, daripada alat-alat tu saya alih-alihkan dia orang main ni main tu, jadi dia orang terima semua cabaran lah dan dalam masa 5 jam kan. Tak sangka sendiri betul. Boleh. Tapi kan nak tanya dengan Alicia sendiri, macam mana boleh minat nak main gamelan ni? Siapa yang bagi semangat dekat Alicia? Sebenarnya kawan Alicia dengan cikgu orang lain bagi semangat ke Alicia untuk main gendang. So Alicia try untuk main gendang, Alicia dah boleh buat dah. Wow, kagum saya dengan nampak tak jawab ni pun. Okey, mari kita wira-wira Z yang lain boleh kita ke depan untuk kita bersama-sama. Sambil-sambil tu Haris mungkin boleh kongsikan program generasi Z ini bila akan ditayangkan. Okey, nantikan kepada semua penonton-penonton WHI, generasi Z ni akan tayang di TV3 pada bulan Oktober. InsyaAllah. Memang bulan Oktober ni dah boleh tengok orang lah generasi Z. Apa nasihat Puan Hamimah untuk wira-wira Z kita ni? Pada anak-anak saya ni, saya harap muzik tradisional ni jangan ditinggalkan walaupun kita kejar benda yang di depan tu, tapi yang belakang ni kita bawa sama. Betul. InsyaAllah. Tapi sebelum kita nak berakhir, nak dengar dulu nama masing-masing dan juga apa yang dimainkan. Nama siapa sayang? Nama saya Aish Akib Rifai. Umur? 10 tahun. Apa yang awak permainan muzik yang awak mainkan? Timang Burung. Apa, main gendang ke? Main gong. Gong anak dan gong ibu. Baiklah. Okey, yang seterusnya. Nama saya Haras, umur saya 11 tahun. Alat saya main itu ialah sarung pekin. Wow, okey. Dan seorang lagi namanya? Asfar. Umur? 12 tahun. Awak main apa sayang? Sarung baron. Wow, semua permainan-permainan tradisi yang sememangnya kalau kita tak ambil tahu daripada sekarang,
pastinya kita takkan bawakan seni muzik ini terus hingga ke generasi akan datang. Terima kasih Puan Hamimah, terima kasih Haris. Terima kasih adik-adik Wira Z. Kita lambai sikit dekat kamera. Mak Ayah tengah tengok. Kita akan bersama dengan Hawa untuk segmen tajaan. Silakan. Selamat. Wah, comelnya adik-adik dari Wira Z tu. Terima kasih Rina. Dan dalam segmen tajaan hari ini, kita bersama Nur Atira Samsudin, iaitu Pegawai Pemasaran Jamu Jelita. Okey Atira, apa yang dibawakan oleh Jamu Jelita pada hari ini? Terima kasih Hawa. Okey, ini first time Atira bergandingan dengan Hawa. Kecil seorang dia. Hari ini Jamu Jelita seperti biasa nak berkongsi kepada semua penonton wanita hari ini yang menyaksikan kami, tak kisah di Facebook secara langsung ataupun di TV. Okey, hari ini Jamu Jelita nak berkongsi tentang kehebatan produk kami yang Atira percaya anda di rumah pasti dah tahu Jamu Jelita dengan wanita hari ini pun dah 9 tahun. Jadi hari ini Atira nak share salah satu info mengenai makanan yang merosakkan diet kita, Hawa. Apa tu? Kadang-kadang kita ni diet, Hawa, tapi macam diet macam-macam gila punya diet tapi tak menunjukkan kesan. Sama je. Jadi hari ini Atira nak share kepada anda yang mana selalu kita ni mengamalkan diet tapi tidak mengubah apa-apa pun perubahan pada fizikal kita. Okey, kalau nak tahu sebenarnya kalau kita ni dulu sarapan pagi, Hawa, kita makan lontong, kita makan nasi lemak, kita makan macam-macam aneka jenis makanan, dah diet kita tukar dengan makan bijirin. Kita makan dengan susu dan sebagainya. Tapi ramai yang tak tahu sebenarnya dalam bijirin mengandungi gula, orang kata apa, dia mengandungi kandungan gula yang tinggi sebenarnya. Dan hal ini juga merupakan salah satu kenapa diet kita tidak menjadi. Dan yang kedua, kalau dulu waktu lunch kita ni, Hawa, makan fast food, itu favourite orang Malaysia. Kita makan nasi campur, kita makan macam-macam aneka jenis makanan. Sekarang waktu lunch kita dah makan roti, kita dah makan sausage grill katanya. Tapi ramai juga tak tahu sebenarnya dalam proses food ataupun sausage mengandungi bahan pengawet, ada trans lemak yang turut menyumbang kepada penambahan berat badan, Hawa. Jadi sebenarnya, Hawa, diet ni tak salah, tapi kita kena tahu cara yang betul. Jadi hari ni Atira nak share kepada anda yang mana nak bantu mudahkan anda semua yang dah diet tapi sama je. Jadi solusi yang boleh diamalkan seperti terdapat di kaca TV, anda boleh mengamalkan produk Lemon Plus yang mana dalam produk ini mengandungi sumber detox yang tinggi dari lemon, teh hijau, limau gedang, yang mana bahan ini fungsinya adalah untuk menyingkirkan lebihan makanan, singkirkan kalori yang berlebihan, bantu kita dapatkan, Hawa, badan yang kita idamkan untuk kita lebih mudah beraktiviti, berfashion. Jadi bahan-bahannya seperti yang tertera di kaca TV anda boleh lihat mengandungi ekstrak daripada guarana, limau gedang yang saya kira bahan-bahan ini cukup semula jadi untuk bantu anda menyingkirkan lebihan makanan dan kalori yang tidak diperlukan oleh tubuh, yang mana Atira percaya ramai yang dah amalkan Lemon Plus ni dan cukup berpuas hati dengan keberkesanan produk ini, Hawa. Tapi Hawa, kalau kita ni nak jaga diet je, tidak bersenam pun tak boleh. Kita turut kena mengamalkan pemakanan yang sihat, bersenam, barulah keberkesanan produk tu menjadi lebih berkesan, lebih berganda orang cakap. Dan anda boleh mengamalkan konsep satu hari satu seceh. Sebotol ni, Hawa, berharga RM59.90, ada 20 seceh. Boleh digunakan selama 20 hari. Okey, dan apa yang membuatkan Lemon Plus, Pearl White Banana Milk dan Set Herbal Rest ni berbeza dengan produk-produk lain dekat pasaran? Atira suka soalan Hawa tu. Macam banana milk ni, apa yang menyebabkan produk ini berbeza dengan yang lain? Yang mana dah amalkan rangkaian Pearl White, mesti tahu Pinky Plus, Putih Mulus dah ada peminat dia tersendiri. Dan produk Pearl White, Pinky Plus dan Putih Mulus memang cukup laris di pasaran. Jadi untuk beri variasi kepada anda, kami formulasikan Pearl White Banana Milk, produk terbaru dari Jamu Jelita ni, Hawa. Yang mana bezanya produk ini, ia mengandungi ekstrak daripada Astaxanthin, Serpin F, Hithion, dan yang paling istimewa, rasa dia rasa pisang. Kalau Pinky rasa strawberry, Putih Mulus rasa blackcurrant. Yang ni rasa pisang dan kehebatannya setanding dengan Pinky Plus dan Putih Mulus. Satu kotak ni, Hawa, berharga RM3.90, ada 10 seceh. Jadi anda boleh amalkan sebelum sarapan ketika perut kosong. Kalau anda ada masalah kulit, amat disarankan. Dan yang paling penting dalam ni juga mengandungi vitamin C dan multivitamin yang baik untuk sistem imunisasi tubuh badan kita. Macam mana pula dengan proses pembuatan produk ni? Okey, semestinya produk ini merupakan produk yang orang kata apa, dikilangkan bertaraf GMP. Dan seperti produk terakhir kita, Hawa, ini adalah Set Herbal Rest yang mana anda boleh dapatkan secara berasingan. Atau percaya ramai yang ada masalah jerawat dekat luar tu. Jadi yang mana ada masalah jerawat yang merah-merah di muka, anda boleh cuba sabun Herbal Rest dari Jamu Jelita ni. Just buihkan saja, Hawa. Lepas tu kita biarkan di permukaan kulit muka dan biarkan seketika. Sebab pada waktu inilah ramuan daripada kunyit, temulawak, kayu manis dan juga akar resdung yang terdapat dalam sabun
sabun Herbal Rest ni akan bantu merawat masalah anda, bantu mengecutkan jerawat dan matikan bakteria yang terdapat di kulit wajah. Dan seterusnya pada waktu malam boleh terus pakai bedak sejuk berherba Tanaka ni yang mana dab-dabkan je. Senang je kita goncang, kita dab-dabkan di permukaan kulit berjerawat. Fungsinya mengecutkan jerawat, mengawal pengeluaran minyak berlebihan dan yang paling penting membantu melicinkan kulit wajah anda. Jadi set berharga RM39.90. Untuk sabun Herbal Rest secara berasingan berharga RM21.90. Bedak sejuk berherba Tanaka berharga RM19.90. Aha, okey, macam mana pula tahap pencapaian Lemon Plus, Pearl White Banana Milk dan set Herbal Rest ni? Okey, ketiga-tiga produk ni buat anda yang mana ada masalah orang kata apa sukar nak berfashion, ada masalah susah orang kata apa nak membuang dan sebagainya, atas sarankan anda dekat rumah tu amalkan Lemon Plus yang berharga RM59.90. Sebotol ada 20 seceh, mudah untuk dibawa ke mana sebab dia bukannya kita kena bancuh semua, tak perlu. Kita bancuh macam biasa je sebab dia ada seceh kan, dah tak perlu lagi nak ambil skop ke, tak perlu, mudah. Dan seterusnya yang ada masalah kulit, anda ada masalah kulit yang sangat teruk, boleh amalkan Pearl White Banana Milk dan juga set Herbal Rest, ada bedak sejuk berherba Tanaka, ada sabun Herbal Rest. Jadi untuk sebarang pertanyaan dan konsultasi boleh hubungi 1800885510 atau WhatsApp Atira di 013-3535-753. Jaminan daripada Atira bahawa produk ini semestinya selamat penggunaannya, tidak mengandungi bahan terlarang dan produk ini telah diiktiraf di peringkat Asia Pasifik sebagai super head brand. Wah, itu dia. Semua ini dari Jamu Jelita. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Atira dan mungkin ada sikit lagi yang ingin dikongsikan. Okey, buat anda di rumah yang mana anda percaya, kadang-kadang ada juga yang tanya produk ini boleh tak diamalkan lelaki atau wanita. Okey, Lemon Plus lelaki boleh amalkan, perempuan pun boleh amalkan. Banana Milk boleh diamalkan seusia 15 tahun ke atas sehingga dewasa. Remaja boleh amalkan dan rasa pun sedap, bancuh guna air sejuk lagi sedap. Boleh rasa pisang dia. Dan yang terakhir, sabun Herbal Rest dan juga bedak sejuk berherba Tanaka. Dan semestinya saya kira produk ini cukup dikenali dengan produk berkualiti dengan harga mampu milik. Baik, terima kasih Atira dari Jamu Jelita. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Hanya yang baik dari Jamu Jelita. Wanita hari ini. Bertemu kembali di Wanita Hari Ini. Terima kasih kerana masih setia bersama kami dari awal siaran sampailah sekarang. Dan kita harapkan semua pengisian yang dikongsikan bersama anda memberi manfaat, insya-Allah. Dan esok sebenarnya kita nak bersama dengan 3 lagi rakan pengacara kita iaitu Farin Ahmad, Fiza Sarjahan dan juga Fatin Hamimah. 3F esok. Wah. Mereka akan membawakan satu lagi topik istimewa, apatah lagi bagi anda yang memang menantikan setiap hari Selasa untuk kami kongsikan antara menu-menu istimewa. Tapi esok berasaskan belacan. Wah, sedapnya bila dengar belacan. Saya bayangkan sambal belacan makan dengan nasi panas. Wah, sedapnya. Saya pula terbayangkan sambal tumis udang. Petai. Mungkin itu yang akan dikongsikan pada hari esok. Baiklah, pada waktu yang sama 12.30 hari hanya di Wanita Hari Ini. Dan saya Hazrina Kasim. Saya Haurizana Rizwan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Wanita Hari Ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri.
adatnya. Di